Kita akan bersiaran hingga pukul 6 petang, sekitar dalam 10 minit begitu para penonton yang hormati sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersiaran dan siaran kita telah bermula kemarin, semalam siaran kita bermula. Alhamdulillah, itu kita panggil dalam kapsul 1. Ini adalah kapsul yang kedua. Kapsul yang kedua ini, tuan-tuan dan puan, kita sudah mula bercerita mengenai pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak daripada yang pra-lahir kepada yang lahir, anak-anak kecil, kanak-kanak, anak-anak remaja dan anak-anak menjelang dewasa dan sebagainya. Para penonton dan penonton sekalian, sebenarnya ada dua segmen nanti. Satu ialah pendidikan anak-anak sebagaimana yang saya terangkan dalam kapsul yang pertama semalam. Yang kedua ialah tentang kerukunan rumah tangga. Yang ini itu kemudian, insya-Allah kita habiskan dulu mengenai anak-anak ini, iaitu pendidikan anak-anak. Kapsul yang kedua hari ini, petang ini, kita akan bercerita mengenai beberapa kesilapan kita mendidik anak. Beberapa kesilapan. Saya telah menulis buku, tuan-tuan, bukunya namanya 40 kesilapan mendidik anak. Kalau tuan pergi dalam Facebook, ada gambar buku saya, ada buku saya yang telah terbit satu ketika dulu, tuan-tuan dan puan. Saya pun hampir tidak menyimpan naskah daripada buku itu, dan buku itu masih evergreen lagi sebab apa yang terkandung dalam buku itu, tuan-tuan dan puan, terutamanya komponen yang berkaitan dengan kaitan pendidikan anak dengan Islam, itu evergreen, itu hijau sepanjang masa, tuan-tuan dan puan. Yang kedua yang saya nak sebut, tuan-tuan, pada hari ini dalam kapsul yang kedua, kita panggil kapsul, besok kapsul yang ketiga, kapsul yang keempat dan kapsul yang kelima. Dan kapsul yang kedua ni, tuan-tuan, kesilapan yang paling menonjol sekali ialah tentang ilmu mendidik anak-anak. Rata-ratanya, tuan-tuan, mana nak cari ilmu mendidik anak-anak? Tuan-tuan beritahu saya. Di masjid jarang dicerita secara terperinci, mungkin sepintas lalu saja. Di surau pun jarang dicerita tentang secara terperinci, mungkin sepintas lalu saja. Di madrasah-madrasah pun, di sekolah pun, masa kita sekolah rendah dulu tidak didedahkan, sekolah menengah tidak didedahkan, sampai universiti pun tidak didedahkan. Akhir-akhir ni barulah ada program, tuan-tuan, namanya early childhood education. Early childhood maknanya mengajar ibu dan ayah bagaimana caranya mengurus, mentadbir, mendidik anak-anak daripada alam rahim sampai alam kelahiran, selepas itu alam kanak-kanak hinggalah kepada alam remaja. Itu sudah ada buku-buku ditulis dalam bahasa Melayu pun, buku itu dah ada yang dibentangkan dalam masyarakat. Balik tadi tentang ketiadaan ilmu. Rata-ratanya tak ada ilmu, tuan-tuan. Siapa di antara kita, berapa orang di antara kita sebelum kita mendirikan rumah tangga atau setelah mendirikan rumah tangga dapat berpeluang membaca buku mengenai bagaimana kita mendidik anak-anak? Dapat berpeluang membaca buku macam mana mendidik anak-anak yang masih dalam kandungan, maknanya pendidikan di alam rahim. Tuan-tuan, banyak, tuan-tuan, buku-buku yang ditulis mengenai pendidikan alam rahim. Di peringkat alam rahim pun ada pakar-pakar, ada kajian-kajian yang dibuat, pendidikan sudah bermula, tuan-tuan dan puan. Macam yang saya baca banyak, terutama di Eropah Timur, tuan-tuan dan puan, mereka memberikan perhatian pendidikan masih di alam rahim lagi. Kemudian tu di alam kanak-kanak, daripada alam bayi sampai alam kanak-kanak begitu, tuan-tuan dan puan, pun ada buku-buku ditulis, banyak buku-buku ditulis, dan banyak teori-teori yang dikemukakan. Teori daripada barat, teori daripada Eropah Timur, teori daripada Jepun, teori daripada negara-negara sebelah timur jauh, dan tuan-tuan dan puan, dalam Islam pun memang mempunyai buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis khusus menceritakan mengenai cara-cara atau teknik-teknik ataupun metod-metod kita mendidik anak-anak kita. Tetapi persoalannya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam Al-Quran, dalam hadis pun banyak, tuan-tuan dan puan, terutama hadis, banyak bercerita mengenai pendidikan anak-anak. Misalnya anak-anak berumur 7 tahun diminta mereka bersolat, 10 tahun kalau tidak bersolat, tuan-tuan, pukul mereka, dan kalau tidak pun pukul mereka, tuan-tuan dan puan, pisahkan tempat tidur mereka. Ini adalah di antara banyak lagi, tuan-tuan dan puan, ini hanya contoh saya nak berikan. Tapi tuan-tuan dan puan, kita tidak didedahkan dengan begitu. Secara sistematik, secara bersiri, secara mempunyai kurikulum, secara bersilabus begitu,
itu secara buku yang ditulis tuan-tuan mengikut latar cerita pendidikan kanak-kanak itu tak ada. Pendidikan anak-anak itu hampir tak ada. 30 tahun yang dulu tak ada yang saya ingat-ingat tuan-tuan, 20 tahun dulu pun tak ada. Hanya saya dengan beberapa sahabat telah memulakan beberapa buku yang kita tulis. Saya sendiri telah menulis sekurang-kurangnya daripada 43 buku yang saya tulis, mungkin setengah daripada 43 buku itu bercerita mengenai pendidikan. Sama ada pendidikan di peringkat awal, peringkat nursery, peringkat tadika, peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah menengah, sampailah kepada pendidikan remaja dan sebagainya. Banyaklah yang buku-buku saya tulis. Misalnya buku yang saya tulis mengenai mendidik tentang mendidik anak-anak genius, pintar cerdas. Teknik mendidik dan mendidik anak-anak genius, pintar cerdas. Itu tuan-tuan dan puan, dan parenting. Saya ada tulis buku satu masa dulu. Tuan-tuan, buku ni dah menjadi bestseller, antara bestseller tuan-tuan. Namanya Checklist Keluarga Bahagia. Checklist. Dalam checklist keluarga bahagia itu tuan-tuan, beberapa soalan-soalan dikemukakan dan dijawab sendiri tiap-tiap satu soalan itu, dan kebanyakannya mengenai pendidikan kanak-kanak. Pendidikan di awal, waktu lahir, waktu bayi, waktu kanak-kanak, waktu remaja dan menjelang alam dewasa. Jadi tuan-tuan dan puan, tapi apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan, buku-buku ni walaupun ada, tapi ialah tidak menyeluruh begitu tuan-tuan dan puan. Banyak buku-buku ni dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan kalau pergi dulu ke airport di mana-mana, ada kedai-kedai buku di airport. Dia buku ni ringan-ringan tuan-tuan dan puan, ringan. Penulisannya ringan, gambarannya ringan, penceritaannya ringan, contoh-contohnya ringan. Jadi dalam masa perjalanan flight yang jauh, katakanlah nak pergi ke England, flight dalam 13 jam flight itu, biasanya kita ambil buku-buku yang ringan ni. Buku how to, dia panggil how to. Buku personal development, pembangunan diri misalnya. Buku-buku yang sedemikian tuan-tuan. Personal improvement, untuk membangunkan diri kita, untuk improve diri kita, teknik-teknik improve diri dan sebagainya. Sama ada daripada kanak-kanak, sama ada remaja, sama ada dewasa. Buku-buku itu yang saya tahulah banyak di airport tuan-tuan, tentang personal development, personal improvement ini. Termasuklah untuk membina, untuk mendidik, untuk membangunkan anak-anak kita. Tetapi apa yang masalah yang besar tuan-tuan dan puan, yang itu tak sampai kepada kita. Tangan kita tak tercapai untuk mendapatkan buku-buku yang sedemikian. Dan dalam keliling masyarakat kita, rumah kita, jiran kita dan masyarakat kita, mana ada tuan-tuan? Mana ada kursus-kursus betul-betul mengenai parenting? Mana ada kursus-kursus mengenai positive parenting? Mana ada kursus-kursus mengenai betul-betul tuan-tuan bercerita mengenai tugas ayah, tugas mak, gabungan tugas ayah, gabungan tugas mak, lahir anak yang pertama, mak nak buat apa, ayah nak buat apa. Kalau anak dalam situasi macam ini, mak bertindak macam mana, ayah bertindak macam mana. Waktu malam nak menjaga anak-anak, mak macam mana, ayah macam mana. Waktu pagi misalnya, mak macam mana, ayah macam mana. Untuk ibu dan ayah bekerja misalnya tuan-tuan, macam mana caranya kita nak mendidik anak-anak melalui office. Dulu-dulu tak ada tuan-tuan, kita close circuit camera tak ada dulu tuan-tuan. Jadi kita tak dapat melihat anak-anak kita di rumah waktu ibu-ibu pergi tempat kerja dan sebagainya. Tapi apapun tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, insya-Allah sebagai satu langkah yang saya ambil dengan cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, juga para penonton yang pernah mengikuti dan sedang mengikuti program saya pagi pukul 7 pagi. Kemudian tuan-tuan petang macam ni pukul 5.50 sampai pukul 6, dan malam nanti tuan-tuan, malam nanti insya-Allah kita cerita malam nanti tuan-tuan, tajuknya fenomena berhibur berlebihan. Fenomena berhibur berlebihan yang kita akan ceritakan pada malam ini dalam perbincangan panel yang bermula pada pukul 9.15 pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dihormati sekalian, insya-Allah ini kapsul 2. Jadi saya nak mencadangkan tuan-tuan supaya insya-Allah, tak kira tuan-tuan dalam umur berapa pun, dah berapa tahun kahwin pun, berapa anak pun, dapatkan buku.
dapatkan tulisan-tulisan, dapatkan maklumat-maklumat, jumpa pakar-pakar, jumpa mereka yang berilmu, jumpa guru-guru, jumpa pendidik-pendidik, dan jumpa teman-teman yang sebaya dengan kita, jiran tetangga dan sahabat anda yang sudah mempunyai tuan-tuan pendedahan mengenai pendidikan anak-anak ini. Mungkin kita bertanya khabar kepada mereka, bertukar-tukar nota kepada mereka tentang cara mereka mendidik anak, cara kita mendidik anak, tengok di mana kejayaan mereka, di mana kelemahan mereka, gabungkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah gabungan antara idea-idea yang datang daripada berbagai arah ini dapat membantu kita memantapkan lagi usaha kita mendidik anak-anak agar anak-anak kita terdidik oleh ibu yang mempunyai ilmu, ayah yang mempunyai ilmu. Dengan ilmu sedemikian, maka terdidiklah anak-anak, terbangunlah anak-anak, tertonjollah anak-anak yang mempunyai insya-Allah kebolehan fizikal yang bagus, mental yang bagus, spiritual yang bagus, emosional yang bagus. Maka lahirlah yang disebut anak-anak yang seimbang, insya-Allah. Cukup setakat itu, tuan-tuan. Besok kita berjumpa dalam kapsul yang ketiga. Besok kita jumpa kapsul yang ketiga. Jumpa tuan-tuan malam ni. Pukul berapa malam ni? 9.15 malam ini. Kita bertemu lagi dengan tuan-tuan dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.